Hai, saya Ahmad Lutfi Amri Ramli dan hari ini saya akan bercakap tentang gamifikasi dalam PDPR. Namun sebelum itu saya akan bercakap tentang cabaran yang dihadapi oleh guru dan apakah kaedah alternatif untuk menggantikan pengajaran video di YouTube. Anda boleh skip kepada masa-masa yang dinyatakan atau kita lihat perbincangan saya daripada mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Amri Ramli. Hari ini kita akan bercakap tentang gamifikasi untuk PDPR. Bersama saya ialah junior debat iaitu Atirah Azham. Ya, Atirah sekarang sedang mengajar di mana aja, Atirah? Sekarang ni Atirah tengah mengajar dekat SK Sungai Kecil Ilir, dekat area rumah Bandar Baharu. Bandar Baharu iaitu di Kedah lah kan. Atirah mengajar bahasa Inggeris lah, betul? Bahasa Inggeris darjah 2 dan darjah 3. Oh, jadi sekarang ni bila dah mula PDPR, semua pengajaran Atirah mengajar ikut apa? Jadi Atirah gunakan WhatsApp dan juga YouTube video je sekarang kebanyakannya. Sebab budak-budak, murid dekat sekolah Atirah memang bermasalah untuk kemudahan phone, laptop tak ada, internet pun tak ada. Jadi WhatsApp je lah yang Atirah guna sekarang. YouTube tu Atirah buat sendiri ke atau Atirah ambil daripada yang dah sedia ada? YouTube Atirah sendiri. Atirah buat video, Atirah rakam sendiri. Lepas tu Atirah memang tahu kata dia orang tengok dan juga dia orang ada bagi kerja ke apa ke? Ya, akan ada latihan dekat ujung dan student akan reply secara personal kalau dia orang ada masalah pada tak faham ke, dia orang nak hantar latihan tu kembali ke, Atirah akan tengok daripada DM WhatsApp lah. So far kata berapa kelas Atirah ajar? So far untuk BI sahaja Atirah mengajar 3 kelas. Tapi kalau yang bukan BI tu ada lagi 3 kelas lah. Okey. Satu kelas tu berapa orang? Okey. 25. 25. Okey, 25. So bila Atirah hantar video YouTube pada ketika kelas tu, daripada 25 orang tu berapa orang yang respon? Atirah terima selagi diorang hantar. Maksudnya kau lambat. Atirah tak bagi spesifik masa sebab kadang-kadang mak ayah kerja. Macam malam tadi latihan paling last diorang hantar pukul 1.48 pagi. Allah. Mak balik kerja kilang. Allah, kesiannya. Tu kiranya semua pelajar daripada 5 tu mengantar lah, cuma lewat atau awal sajalah, betul? Tak juga. Tak juga. Dari 25 tu Atirah boleh kata yang akan hantar memang separuh. Separuh saja. Kita pun tak tahu kan sebab apa pelajar-pelajar ni dia tak hantar. Kalau kita nak give benefit of the doubt, maybe sebab kena berebut dengan kakak-kakak, adik-adik yang lain, tak ada device dan sebagainya. Atau mungkin juga ada sebahagian mereka ada device tapi sebab duduk kat rumah ni kan tak ada motivasi kan. Jadi kita mungkin dalam keadaan ni bila tengok YouTube tu, ada tak pelajar-pelajar yang komplain pasal data slow ke dan sebagainya? Memang ramai. Sekarang ni cikgu akan hantar link YouTube je lah untuk mengajar sebab itu je benda yang paling mudah untuk bagi student tengok. Tapi bila kita hantar, dia orang akan reply balik WhatsApp dekat kita. Dia orang akan kata, oh cikgu, saya tak ada data nak tengok YouTube. Jadi memang agak bermasalah lah bila student cakap macam tu. Okey, baik. Pada pendapat saya, salah satu benda yang mudah ialah bayangkan Tirah buat mengajarkan online YouTube tu, Tirah record, Tirah ada slide tak? Ada. So slide tu, instead of kita rakam video ke YouTube, apa yang Tirah boleh buat ialah screenshot slide. Bila Tirah dah screenshot slide, katakan slide pertama ni adalah contohnya dah belajar word present tense dengan past tense kan. Contohnya macam apa, eat, ate misalnya kan. Apa yang Tirah buat ialah benar-benar Tirah letakkan slide tu, letakkan nombor juga dekat slide tu supaya senang untuk kita refer kemudian. Kemudian Atirah rakam guna voice memo, record voice. Atirah pun cakap lah, okay, good morning students. So today I'm going to be teaching you guys about present tense and past tense. Okay, kita tengok dekat slide nombor 1. Senarai sebelah kiri tu boleh nampak ialah past tense, sebelah kanan ialah present tense. Contoh misalnya dah. Jadi bila kita rakam guna audio dan juga kita send, kita akan dapat jimatkan data pelajar-pelajar. Terutamanya sebab banyak data-data sekarang ni dia bagi kat WhatsApp. WhatsApp free, betul? Bila social media WhatsApp dia free. YouTube kadang-kadang dia makan data. Jadi bila buat slide macam tu, kalau katakan slide tu satu gambar, satu suara, satu gambar, satu suara, satu gambar, masuk lagi suara. Maksudnya nanti bila hantar kat pelajar, forward sajalah benda tu. Bila sampai kelas dia orang, forward, pop, masuk, hantar pada group, betul tak?
Jadi pelajar boleh tengok dengan lebih mudah lah. Dia tak ada lah masalah sangat untuk dia nak kena masuk YouTube dulu. Sebab masuk YouTube memang dia akan gunakan banyak data. Saya pun hari tu waktu saya tak subscribe lagi pada Unify, saya pindah ke sini, memang makan banyak data sangat. Saya boleh tengok data tu bergerak. So untuk saya pun saya rasa stres. Saya rasakan kalau pelajar-pelajar ni kan, bila parents lagi banyak anak, lagi stres juga lah bila datang data. So tu salah satu cara yang mudah untuk buat lah. Jadi kita ada slide, gambar, kita ada juga benda tu. Boleh ikut cuba ya yang tu. Tu cadangan saya yang pertama lah. Saya rasa macam okey macam tu kot. At least budak tak payah ke YouTube kan. Budak akan boleh dengar je audio tu dan ada slide sekali. Ya, betul. Itu yang pertama lah yang saya nak kongsi. Yang kedua ialah gamifikasi ni. Okey, bila kita nak buat konsep gamification, banyak benda-benda bila gamifikasi yang saya buat ni dari dua elemen lah. Satu, kita bagi dia jadi permainan kepada bahan-bahan aktiviti tu. Kalau dalam aktiviti dalam kelas, ataupun kalau kita biasa contoh macam Kahoot kan, tu semua aktiviti-aktiviti permainan lah, gamifikasi lah. Tapi biarlah, bila kita dalam keadaan duduk kat rumah, teknologi bukannya semua orang buka Google Meet sama-sama, jadi memang tak nak buat lah kan. Jadi apa yang saya cadangkan, salah satu elemen gamifikasi ialah kita buat scoreboard. Ada markah. Kan kita tengok bila kita lawan dengan kawan kita, kita main game, kita dapat 20 markah, dia dapat 30 markah. So kita rasa macam tak puas hati, kita nak lawan lagi dan sebagainya kan. Jadi dia boleh buat antara individu. Cumanya kalau 25 orang main secara individu, budak-budak yang tak ada masalah internet memang akan ke depan lah. Pelajar-pelajar yang ada masalah internet, dia akan jadi lambat sikit dan sebagainya lah. Saya cadangkan satu elemen yang boleh dibuat ialah perlawanan antara kumpulan. Bermaksud 25 orang itu dibahagikan kepada 5 satu kumpulan, ataupun 3 orang satu kumpulan. Jadi pada setiap kali akhir kelas, pelajar akan diberikan latihan. Pelajar pertama mungkin dapat soalan lain, pelajar kedua dapat soalan lain, pelajar ketiga dapat soalan lain. Soalan-soalan tu taklah semestinya mereka perlu ambil masa setengah jam nak kena buat. Mungkin 10 minit pun dah cukup dah, sebab kita nak pastikan pembelajaran tu berjalan, betul tak? Tira boleh bagi 3 atau 4 soalan yang setiap orang kena buat soalan tersebut dan perlu hantar dalam grup WhatsApp mereka. Cakap dekat mereka, okay. Untuk kali ni kita nak main 5 pusingan. 5 pusingan maksudnya 5 latihan yang berbeza lah, 5 hari yang berbeza lah, untuk tentukan kumpulan mana yang dapat markah paling tinggi. Okay. Jadi macam mana dapat markah paling tinggi? Bila kita dapat markah paling tinggi, tak semestinya kita nak kena pastikan budak-budak tu dapat betul semua. Sebab kita bukan nak diskriminate pelajar-pelajar yang lemah. Kita nak mereka hantar je. Contohnya untuk pusingan pertama ni, tak apa, hantarlah dalam masa sehari setengah pun misalnya. Maksudnya hari ni kelas hari Ahad, contohnya pelajar boleh hantar Isnin keesokan harinya pun masih lagi boleh dapat markah. Yang penting setiap kumpulan tu Atira akan bagi markah kalau semua mereka hantar. Dan mereka kena tulis guna tulisan sendiri. Jadi kalau katakanlah dia tak buat, kawan dia tak buat, dia akan pergi ligan kawan dia, betul tak? So Atira tak payah nak pergi tanya kenapa tak buat kan, macam mana. Betul? Dia sesama kawan-kawan dia pun dia akan rasa motivasi untuk buat, sebab dia orang nak dapat markah. Tapi markah-markah ni memang kena tulis siap-siap lah. Kena beritahu siap-siap kepada pelajar. Jadi pusingan kedua kena hantar dalam masa 20 jam misalnya. Kita bagi masa pendek sikit. Kita tengok sama ada pelajar-pelajar ni sebenarnya memang ada masalah ataupun bagi alasan. Kalau kata pelajar tu memang masalah, tiba-tiba lah ada kemalangan ke, family masuk buat disebabkan COVID dan sebagainya, bagi je lah markah kepada pelajar-pelajar untuk kumpulan tersebut. Sebab pelajar tu tak boleh buat, maksudnya kita tak ada lah kita nak bagi penalize, mesti nak bagi dia orang kalah kan. Kita nak bagi dia orang motivasi. Lepas tu nanti bila dah masuk pusingan ketiga, pusingan keempat, kita boleh tukar sikit dia punya rule, ubah sikit. Pusingan kelima tu boleh pula buat, kalau bagi jawapan yang betul dapat banyak markah, jawapan yang salah markah kurang sikit untuk kumpulan tu. Jadi bagilah lebih cabaran kepada dia orang supaya kita dapat bezakan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi kita bolehlah announce sebelum mula kelas tu, kita cakap, okey, mari kita tengok dulu markah kumpulan untuk hari ini. Macam tu lah. So kita jadi macam pengacara game. Kita kena announce benda-benda tu. Nak mudah boleh type je kan, copy paste, masuk je dalam WhatsApp tu. Jadi nampak lah, pelajar nampak lah
Dan setiap kumpulan pula kena bagi nama-nama kumpulan yang menarik sikit lah. Jangan bagi nama kumpulan 1, 2, 3, 4. Dia tak ada karakteristik. Dia kena ada something yang dia orang boleh ingat. Contohnya kalau macam bagi nama haiwan ke, eagle, lion. So nanti dia rasa macam kumpulan eagle tu asyik duduk ke depan je. Kita kumpulan lion kena menang juga. Dia kena ada macam tu. Ataupun bagi nama karakter Marvel, Thor, Captain America, Iron Man. So dia akan rasa macam kita team Iron Man. So nama-nama tu pun penting jugalah untuk instill semangat sepasukan tu lah. Jadi cikgu tak perlulah nak pantau setiap seorang. Kalau 25 orang macam mana nak pantau 25? Itu 25 satu kelas. Kan 3 kelas, 4 kelas 100 orang. Jadi pecahkan. Kalau rasakan satu banyak sangat, bagi 5. Satu kumpulan 5 orang pun boleh juga. Yang penting ialah kita keep track. Dan juga kita beritahu siap-siap dah berapa pusingan. Contohnya lepas 5 pusingan tu nak rehat sekejap. Kan cikgu pun penat. So cikgu bolehlah rehat seminggu 2 sebelum mula pusingan baru. Tapi dia akan letakkan dalam pelajar yang pelajar dah bersemangat untuk siapkan tugasan lah. Kalau tidak, susah kita nak keep track. Itu sebabnya syarat dia pun kita bagi mudah. Betul. Bagi syarat seperti pelajar hantar boleh dapat markah. Tak semestinya kena semak satu-satu secara detail. Sebab kalau katakan cikgu matematik, kalau dia bagi satu pelajar tu 10 soalan misalnya, dia bolehlah go through sekali lalu je. Jadi dia nampak yang mana salah, dia mention dalam kelas kemudian. Dia tak nak mention satu-satu kepada pelajar, nak kena tick dekat atas phone ni kalau cikgu pengguna phone kan. Ataupun guna komputer. So benda tu kena guna kreativiti cikgu masing-masing lah. Saya rasa macam boleh cuba kot dengan budak-budak, especially budak-budak yang kelas belakang. Ya, betul. Budak-budak yang tak nak belajar tu kan, dia orang perlukan benda-benda macam ni lah supaya lagi semangat, lagi rasa macam bermain sambil belajar macam tu. Betul. Dan juga tak semestinya nak kena bagi banyak soalan kat dia orang kan. Kalau katakan untuk tambah lagi PDPI kat rumah ni, pelajar pun payah nak concentrate. Kita boleh mula dengan soalan yang sedikit. Lepas tu bila nampak macam dia orang boleh nak tambah soalan sikit. Dia akan rasa motivasi tu datang lah. Kalau terus kali pertama punya soalan tu bagi 20 soalan, dia jadi stres sikit. Saya rasa dia orang pun tak nak jawab kalau 20. Bagi je. Yang penting kita nak bagi proses pembelajaran tu berlangsung lah kan, dan berjalan. Kat rumah tu dia masih lagi belajar. Jadi dia akan tengok video kita bila dia kena buat tugasan tu. Kalau tidak, dia tak tahu nak buat. Contohlah kalau macam sekarang kami cikgu ni, dia kena ada satu assessment secara personal lah untuk kami letak TP. Macam budak ni TP 1, TP 2 dan TP 6. Maksudnya level mana budak ni kan. Jadi bila contoh makin ramai budak yang tak boleh nak akses pada benda ni, dan bila kita gunakan kaedah Google Meet ke kaedah game macam ni kan, Atira macam rasa macam Atira kena cari satu lagi medium supaya nak tak nak dia orang boleh hantar latihan tu secara personal juga untuk Atira buat assessment. Cuma Atira, kalau Atira nak buat secara personal, dia menghantar kepada kumpulan, tapi dia kena tulis nama dia. Okey, saya faham. Maksudnya kita nak, kalau dalam kumpulan tu 5 orang, ada 5 jawapan daripada 5 pelajaran berbeza. Ada nama depa masing-masing. Bukan group work macam dekat universiti yang santak satu keping lepas kita tak tahu siapa buat tu. Dah. Lah ni sebab depa kena tulis. Memang kena nampak tulisan depa sendiri. Kan? Atira pun kenal juga tulisan depa macam mana kan. Depa kena tulis nama depa kena hantar. So sambil buat verifikasi, lepas tu boleh buat evaluation kalau perlu. Contohnya untuk pusingan ketiga tu nak buat evaluation, bagilah soalan yang susah sikit. Tengok je dah tahap dia orang jawab macam mana kan. Mungkin boleh try lah lepas ni dengan budak-budak. Cuba try satu kelas. Lepas tu nanti cerita kat saya macam mana. Boleh? Kalau Atira tak boleh nak buat banyak-banyak, takut nak buat banyak lagi awal, buat 3 pusingan dulu. Jangan sekali buat macam 10 pusingan lah. Sebab by the time 10, kalau katakan markah dia dah rendah pada pusingan ke-6 tu, dia tak boleh nak catch up dah. Jadi dia dah tak ada semangat dah nak ni. Game ni dia mesti kena rasa dia ada peluang lagi untuk menang. Bila dia ada peluang untuk menang, dia boleh dapat. Lepas tu Atira boleh bagi token-token yang macam, okay, hari ni cikgu nak bagi 20 markah kepada mana-mana kumpulan yang dapat cari perkataan-perkataan macam ni misalnya. Contohnya. So benda macam tu boleh dapat. Macam kita tengok Harry Potter tu kan. Kan tiba-tiba dapat
100 points for Gryffindor. Macam tu kan. Macam tu lah. Terima kasih Hatirah sebab terlibat dalam perbincangan ni. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Selamat mencuba dan harapnya kita boleh sama-sama menjayakan PDPR dengan lebih berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.